Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kita mulakan kelas kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, pertama-tama saya mohon maaf kerana lewat sampai pagi ni. Kalau biasa keluar pada rumah tak ada masalah, 5 minit, 7 minit, 10 minit boleh tinggi sampai lah. Hari ni kena-kena dah. Ya. Jadi insya-Allah walaupun macam mana kita syukur pada Allah, kita dapat meneruskan kelas kita. Dan insya-Allah pagi ni kita pergi kepada Risalah Al-Bajuri fi Tauhid. Dia belajar tauhid ni kena pagi-pagi sebab pelajaran tauhid adalah satu pelajaran yang berat, ya, berat. Dan sebab ramai orang tak suka belajar tauhid ni sebab satu, dia berat, yang kedua dia payah faham, betul lah, ya? Jadi insya-Allah kalau kita mula pagi-pagi ni, mudah-mudahan dengan akal kita yang orang kata pagi-pagi ni kuat, dapat membantu kita untuk memahami apa yang akan kita bicarakan. Baik, tanpa lengah-lengah, biasanya saya ada mukadimah, ini kita masuk teruslah. InsyaAllah kita akan habis pukul 11. Sebab saya dah lewat setengah jam, saya tambah lagi setengah jam, pukul 11 ataupun 10.45 ke, sebab kita ada sarapan pagi, ya. Kalau pada pengajian yang sudah, kita membicarakan tentang kam muttasil dan kam munfasil, ya. Apa tujuan kita memahami kam muttasil dan kam munfasil ni? Tujuannya adalah untuk kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam bab wahdaniyah, bab mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kita kena belajar tentang kam muttasil dan kam munfasil ini untuk menolak sifat yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut sebagai al-istihalatu al-mustahil. Kemustahilan yang mustahil pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun mustahil berlaku perkara ini kepada zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita kupas panjang lebar dalam pengajian kita pada minggu yang sudah, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, al-istihalah ni daripada perkataan mustahil lah, tapi dia jadi adjektif, disebut sebagai kemustahilan, ataupun mustahil lah, paling mudah kita sebut, ya. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang sebegini. Apa dia? Kita ulang balik sebelum kita masuk pada penjelasan perbuatan hamba. Hari itu kita berhenti pada penjelasan perbuatan hamba ataupun yang disebut sebagai af'alul ibad, ya. Tadi kita tengok balik sebab benda ni dia susah, jadi kita kena refer balik, ambil balik apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang sudah. Jadi kam, apa maksud kam? Kuantiti. Kam, kuantiti ataupun bilangan. Kam ni bahasa Arab. Kam umruk, berapa umur kamu? Kam sa'ah al-an, pukul berapa sekarang? Kam masafah baina kuantan
wa Kuala Lumpur berapa jauh jarak antara Kuantan dan Kuala Lumpur. Jadi kam ini menunjukkan kepada kuantiti ataupun bilangan. Jadi sebab itu dinamakan kam muttasil, kuantiti yang terpisah. Kam munfasil, kuantiti yang berpisah. Kam muttasil, kuantiti yang bersambung. Jadi dia sebenarnya bendanya tak payah, tapi kita rasa payah sebab istilah yang digunakan itu adalah istilah bahasa Arab. Itu yang menyebabkan kita rasa sukar dan payah untuk memahami. Sebenarnya simple je, ya. Simple saja. Tapi walaupun simple tak simple pun macam inilah kita kena belajar. Sebab inilah yang ulama turunkan kepada kita, ya. Dengan menggunakan istilah dan kaedah ini untuk memahamkan kepada kita bagaimana kita di dalam untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita kena memahami. Salam. 7737 tak ada. Orang sebelah masjid. Terkenala, ya. Bila terkenala ni dia terputus. Baik. Jadi artinya kam muttasil ini adalah untuk kita menolak perkara-perkara yang boleh mencacatkan kita daripada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Mari kita tengok satu kam muttasil fi zat. Masih ingat lagi apa yang disebut sebagai kam muttasil fi zat? Kuantiti yang bersambung pada zat, iaitu mustahil, ya. Allah Ta'ala itu tersusun daripada beberapa bahagian. Contoh macam zat kita. Zat kita ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, ya. Ada kulit, ada darah, ada daging, macam-macam lah. Itu namanya yang bercantum. Zat ni zat kita lah, dia bercantum. Allah Ta'ala zatnya mustahil. Zat Allah Ta'ala itu dia tersusun daripada beberapa bahagian. Itu secara mudah lah, ya. Sebab kita dah syarah pada minggu lepas, saya tak nak syarah beria sangat lagi. Kemudian kam munfasil fi zat. Kam kuantiti yang terpisah pada zat. Tuhan tu ada dua atau lebih. Ini lagilah mustahilnya. Sebab kalau ada dua Tuhan, ada dua kuasa yang hebat, maka tidak akan ada alam ini. Satu nak ke timur, satu nak ke barat, akan berantakan. Mesti orang ni beta, orang ni mesti tak ada persetujuan, dan susah, ya. Sebab itu wajib bagi Tuhan itu bersifat dengan esa, wahdaniyah, tunggal, dia saja-saja. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dia tidak ada anak, dia tidak diperanakkan, dia tidak memiliki anak. Sebab itu dalam bicara kita dulu, satu pertanyaan mengatakan, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala itu mengambil isteri? Ini juga adalah satu sifat yang menunjukkan kepada kelemahan. Jadi Allah, Tuhan kita, dia zat yang tunggal, tidak ada sekutu baginya, ya. Apatah lagi ada dua Tuhan. Macam mana kepercayaan orang Greek ni apa dia percaya? Dia ada Tuhan yang pelbagai, Tuhan Zeus, Tuhan macam-macam lagi lah yang kita belajar dalam Greek tu, ya. Artinya Tuhan-Tuhan ni sentiasa berlaga antara satu sama lain, ya. Begitu juga dengan bangsa yang Tuhan-Tuhan agama lain, ya. Kita tengoklah tuan-tuan, macam-macam nama, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bi khilafi zalik, tidak sama dengan apa yang kita fikirkan, ya. Mustahil Allah Ta'ala itu, mustahil Tuhan itu ada dua ataupun lebih pada dua, ya. Mestilah Allah itu dia esa, satu-satunya dia, tidak ada duanya, tidak ada selain daripada zatnya. Itulah kam muttasil, kam munfasil. Boleh faham kam muttasil, kam munfasil, ya? Alhamdulillah, syukur.
Kita pergi kepada kam muttasil fi sifat. Tadi pada zat, sekarang ni pada sifat, iaitu berbilang-bilang sifat Allah yang sama jenis. Contohnya Allah Ta'ala mempunyai dua kudrat. Ini kam muttasil pada sifat, ya, kuantiti yang bercantum pada sifat. Contohnya macam mana? Ada dua sifat kudrat. Mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat kudrat, ya. Hanya satu saja sifat kudrat, itulah milik Allah. Allah Ta'ala berkudrat, kita juga berkudrat. Makhluk dia juga nampak ada kudrat. Gajah kuat, paus mungkin lebih kuat pada gajah. Malaikat Israfil mungkin lagi kuat, pun ada kudrat. Kita makhluk ada kudrat, tapi bukan kudrat mutlak. Kita diperkudratkan. Itu beza antara kudrat kita dengan kudrat Allah. Kudrat Allah mutlak milik dia. Dia boleh mentiadakan kita daripada ada kepada tiada. Begitu juga dengan kudrat yang ada pada kita. Mudah je tuan-tuan. Kudrat kita ni dia ada tahap kita budak-budak. Budak-budak kan lemah, mengharapkan pada mak dia tak beri makan, tak adalah, ya. Artinya naik sikit, masuk usia remaja. Masa usia remaja ni kuat, main bola, pusing padang. Masa dulu 20 kali boleh tak ada hal ni sebelum masuk main bola, ya. Masa saya zaman budak-budak tu berenang Sungai Pahang tu, boleh pergi berenang Sungai Pahang, kita pun tak jaga. Tapi itulah zaman tengah kuat, ya. Zaman tengah kuat, pergi ke mana saja boleh buat. Cuba sekarang. Cuba sekarang, ya. Nak main futsal 5 minit masuk pun dah pancit dah, ya. Lari lelah dah, tak daya dah, ya. Artinya pada kita tetap itu kita ada kudrat kerana diperkudratkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah kudrat kita. Tapi Allah mutlak milik dia. Mutlak milik dia, ya. Sebab itu di sini kam muttasil fi sifat ni artinya berbilang-bilang sifat Allah yang sama jenis. Contoh, Allah Ta'ala mempunyai kedua kudrat. Mustahil Allah Ta'ala itu memiliki dua kudrat, dua iradat, dua hayat, dua sama. Ataupun kita boleh kiaskanlah kepada sifat-sifat yang lain. Semua sifatnya satu, mutlak miliknya. Tak ada pada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara memudah untuk kita faham lah, ya. Kamu fasil pada sifat, ya, bilangan yang terpisah ataupun kuantiti yang terpisah pada sifat. Selain Allah ada sesuatu menyerupai sifat-sifat Allah. Juga mustahil ada sesuatu yang sama sifat dia dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil ada macam tu, ya. Jadi kita kena tolak. Tidak ada satu pun dalam alam ini ataupun makhluknya Allah, bahan ciptaannya ini memiliki sifat sama dengan sifat Allah. Tak ada, ya. Mustahil jawapannya. Ini kita kena tolak. Baru kita boleh mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Baik, ini secara ringkas ya tuan-tuan, ya, sebab kita dah belajar pada minggu lepas. Dan yang kelima, kam munfasil pada af'al. Pada af'al ini ada satu saja, iaitu kam munfasil pada perbuatan. Bilangan yang terpisah pada perbuatan. Kuantiti yang terpisah pada perbuatan. Terpulanglah pada tuan-tuan nak terjemah macam mana. Bilangan ke kuantiti ke untuk makna kam itu, ya. Munfasil terpisah, fi pada al-af'al perbuatan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sesuatu mempunyai kekuatan mengadakan sesuatu. Ini tidak ada pada makhluk. Makhluk dia tidak boleh buat mengadakan sesuatu yang tiada kepada ada. Ini khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ini khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tidak boleh membuat tidak boleh mengadakan, tidak boleh membuat sesuatu daripada tiada kepada ada, tak boleh, ya. Ataupun dia mempunyai kekuatan boleh mengadakan sesuatu, ini makhluk tak ada, ya.
Tak ada. Kalau tak dikurniakan oleh Allah, kalau tak diizinkan oleh Allah, mana mungkin makhluk itu boleh menggerak, membuat, berlaku. Kalau tak diilhamkan oleh Allah, tak mungkin orang ni dia dapat buat botol air ni. Tak mungkin dia boleh ada idea untuk memasukkan air ke dalam botol. Begitulah kita kiaskan kepada benda-benda yang lain. Semuanya datang daripada Allah. Ini akan kita sentuh dalam bicara kita tentang perbuatan hamba. Hari ini tajuk bicara dia seronok tuan-tuan, sebab kita akan fokus kepada perbezaan pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Qadariyah dan juga Jabariyah. Qadariyah ni termasuklah Mu'tazilah, ya. Qadariyah ni dia terpecah kepada dua. Ada satu Qadariyah yang ekstrim, ada satu yang Mu'tadil, ya. Yang Mu'tadil itu disebut sebagai Mu'tazilah. Jadi kita masuk dalam penjelasan masa kita membicarakan tentang perbuatan hamba. Baik. Jadi apa kata musannif di sini? Hendaklah dinafikan 5 kam demikian. Hendaklah kita menafikan 5 kam demikian. Tanpa perbahasan 5 kam ini, seseorang tidak akan jelas dalam memahami bagaimana mengesakan Allah. Tanpa dia mengenal 5 kam ini, dia tidak akan jelas bagaimana dia dapat mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik oleh itu sifat wahdaniyah, yakni keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa makna menafikan 5 kam, iaitu 2 kam pada zat, 2 kam pada sifat, dan 1 kam pada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Habislah tentang bicara kita pada minggu yang sudah ini, sekadar ulang kaji, ya aja, ulang kaji je. Mudah-mudahan kita bolehlah memahami kam-kam yang telah menimbulkan banyak masalah kepada kita dalam memahaminya, ya. Baik, kita tambah lagi penjelasan itu dalam kam munfasil fi af'al. Mari sama-sama kita tengok muka surat 24, penjelasan perbuatan hamba. Perbuatan hamba ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai af'alu al-ibad. Af'al ada 2, af'alullah, perbuatan Allah. Satu lagi af'alul ibad, perbuatannya hamba. Dua-dua ni ada perbuatan. Tapi bagaimana perbuatan Allah, bagaimana perbuatan hamba? Kalau kita tak faham perbuatan Allah, perbuatan hamba, kita pakai pukul semua perbuatan Allah, kita pakai pukul semua perbuatan hamba, maka termasuk kita dalam i'tiqad yang fasidah, yang rosak, iaitulah sama ada jadi Qadariyah ataupun jadi Jabariyah ataupun Mu'tazilah yang saya sebutkan tadi. Dalam bahagian perbuatan hamba ini, mesti kita faham betul-betul agar kita tidak terjatuh kepada salah satu daripada kelompok yang dinamakan fasidah ataupun mubtadi'ah, golongan yang bid'ah di sini dari segi i'tiqadnya, ataupun golongan yang memiliki i'tiqad yang fasidah ni i'tiqad yang rosak. Yang mana kumpulan tersebut? Yang Rasulullah beritahu, sataftariku ummati ila salasati wasab'ina firqah. Umat aku akan terpecah kepada 73 puak, 72 puak. 72 puak itulah yang disebut sebagai golongan ataupun puak yang memiliki i'tiqad yang fasidah, yang rosak, ataupun i'tiqad mubtadi'ah. Mubtadi'ah tu maksud dia apa? Yang bid'ah. Kita selama ni tengok bid'ah. Rupanya bid'ah yang paling besar, yang paling kita takuti adalah bid'ah dalam i'tiqad. Kenal sungguh-sungguh. Caranya macam mana? Kita kenal sungguh-sungguh i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah yang 72 lagi tu, kita tahu dah macam mana. Takkan kita nak belajar sampai 72 i'tiqad, letih kita, ya. Kita belajar satu yang kita, iaitu i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pegang sungguh-sungguh hak tu. Selain daripada itu,
dinamakan sebagai i'tiqad fasidah. Tuan-tuan dan puan kena biasalah sebut dia punya istilah ni. Kita ni tuan-tuan, saya sebut dalam mengaji tauhid ni, kita ni terkesima, rasa berat disebabkan oleh istilah, ya. Jadi kita tak boleh lari pada istilah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan faham. Yang paling penting faham. Tak tahu istilah tak apa. Sebab yang kita nak i'tiqad, apa maksud i'tiqad? Menjadi pegangan yang kuat dalam diri kita ialah faham. Oh, saya faham, ya. Istilahnya saya tak tahu, istilahnya saya lupa. Macam tuan-tuan belajar baca Quran lah. Bila baca Al-Quran penuh dengan tajwidnya, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, izhar. Izhar tu pula syafawi ke halki ke, boleh sebut dengan baik. Bila orang tanya mir rabbihim, apa hukum dia? Saya tak tahu hukum dia, tapi baca betul, sah. Kita nak macam tu. Boleh pegang dari segi i'tiqad, faham. Tapi tanya apa ni? Kamu tasir, kamu tak tahu, jangan tanya lah saya, kamu cukup. Sebab yang nak kita pegang saja, ya. Kita tahu bagaimana pegangan dia, itulah yang dinamakan i'tiqad, itulah yang dinamakan sebagai pegangan. Saya kiaskan kepada cara kita membaca Al-Quran tadi. Baca Quran betul, tapi bila tanya izhar haki, izhar, aku tak tahu. Itu namanya istilah sahaja, ya. Istilah penting, bukan tak penting. Tapi bagi untuk orang yang nak mengajar, untuk orang yang dapat nak mendalami lebih lanjut, ya, macam tuan-tuan dan perempuan ni pentinglah. Sebab dah habis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan sekarang ni lanjutan lagi, ya. Artinya untuk istilah ni tuan-tuan dan perempuan sangat penting untuk memahami. Sudah sampai dah masanya tuan-tuan dan perempuan bercakap menggunakan istilah. Sebab dulu kalau tahap tamu dulu tak apalah ustaz, ya. Tu tak ada hal tahap. Bila dah 2-3 tahun, tuan-tuan belajar dah 7 tahun, ya. Kena ambil istilah tersebut, ya. Jangan kata tak penting lagi. Tapi kalau belajar juga, belajar walaupun dah 7 tahun tak dapat juga. Cukup hanya memahami apa yang dikehendaki, ya. Macam baca Quran tadilah, boleh baca dengan baik, tak salah, ya. Tapi tak tahu mana istilah, dah memadai. Baik, so kita masuklah ke dalam pengajian kita pada pagi ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Penjelasan perbuatan hamba. Pada perbahasan sebelum ini kita mempelajari dan menafikan kam munfasil pada af'al, iaitu selain Allah ada sesuatu mempunyai kekuatan mengadakan sesuatu. Erti kata lebih mudah, tiada sesuatu pun daripada makhluk ini mampu mengadakan sesuatu perbuatan. Benar tuan-tuan, semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Itu benda yang kita kena tahu. Itu asas dalam pegangan perbuatan i'tiqad kita. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Yang mengesahkan Allah itu bagaimana caranya? Yang wajib kita, seseorang itu tahu, mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada sifatnya, mengesahkan Allah pada asma'nya, mengesahkan Allah pada af'alnya, mengesahkan Allah pada perbuatan. Ini mengesahkan Allah pada perbuatan itu macam mana? Semua perbuatan adalah perbuatan Allah, datangnya daripada Allah. Bukti, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Lah, logiknya tuan-tuan, benda yang tiada lalu dia adakan, dia mana boleh buat benda dia sendiri? Kita asalnya tiada, Allah Ta'ala menciptakan dia ada. Tiba-tiba kita mendakwa kita boleh mengadakan sesuatu yang tiada kepada ada, kan tak logik. Dan benda yang paling basic, inilah berlaku pertelanggahan dari segi bab perbuatan hamba.
Ya, jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala jelaskan, Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita adalah juga daripada ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dan di sinilah berlaku banyak persanggahan. Kalau seorang ada satu i'tiqad tu mengatakan bahawa semuanya datang daripada Allah, itu namanya Jabariyah. Nanti kita bicarakan dalam ni, panjang ni tuan-tuan. Kalau buka muka surat ni, dia ada 2 muka surat yang akan kita bicarakan tentang af'al ibad. Jadi kita baca dulu. Oleh itu tertanya-tanya jika tiada sesuatu perbuatan yang mempunyai kekuatan melakukan sesuatu memberi bekas melainkan perbuatan Allah. Benar tuan-tuan? Oleh itu tertanya-tanya jika tiada sesuatu perbuatan yang mempunyai kekuatan, yakni melakukan sesuatu ataupun memberi bekas melainkan perbuatan Allah. Betul. Tidak ada yang boleh memberi bekas melainkan Allah. Sebab itu kita ahlu sunnah wal jamaah tuan-tuan, sebab asbab tidak memberi bekas. Apa itu sebab? Makanan, ubat, apa sajalah tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah. Siapa yang mengatakan asbab memberi bekas, rosak i'tiqad dia. Dia mengatakan bahawa makananlah yang mengenyangkan, airlah yang menghilangkan dahaga, apilah yang membakar, pisaulah yang memotong. Rosak i'tiqad dia, kerana dia mengiktikadkan yang memberi bekas itu adalah makhluk. Dia mengiktikadkan sebab ataupun asbab yang memberi bekas. Ini merosakkan i'tiqad kita. Tidak ada yang boleh memberi bekas melainkan Allah. Ataupun kita sebut tidak ada yang boleh memberi bekas melainkan perbuatan Allah, melainkan kudrat Allah. Boleh faham ya? Kita tidak memberi bekas, kudrat kita tidak memberi bekas, asbab tidak memberi bekas. Sebab tu disebut oleh musannif di sini, ya, tiada sesuatu perbuatan yang mempunyai kekuatan melakukan sesuatu, yakni memberi bekas, melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, di manakah perbuatan hamba? Kalau gitu, ditanya pula, di manakah perbuatan hamba? Ini kalau salah pegang semua Allah belaka, dia boleh jadi qadariyah. Di sinilah sangat penting ya, pada hakikat yang melakukan semuanya Allah. Semuanya Allah. Tapi dari segi syariat adalah makhluknya. Ya. Di situlah berlaku apa yang disebut sebagai usaha dan ikhtiar. Ahli sunnah wal jamaah, dia duduk di tengah-tengah antara qadariyah dan jabariyah. Ya, jabariyah semua terpaksa, semua Allah Ta'ala belaka. Qadariyah, hamba berkuasa menentukan perbuatan dia. Tapi ahli sunnah duduk tengah-tengah, combine, kombinasi. Di mana yang semua Allah itu kita i'tiqad pada hakikat kita. Kita tahu bahawa semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Tapi kita makhluknya ada usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Itu kena ingat. Bukanlah kerana usaha dan ikhtiar kita tu boleh memberi bekas. Memberi bekas tu hanyalah Allah, hanyalah perbuatan Allah. Wa makaru, ini ayat famous. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, perancangan Allah lah yang menjadi. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang melontar tatkala engkau melontar wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang melontar. Pada syariat, pada zahir nampak makhluk berbuat, tapi sebenarnya Allah yang berbuat. Kalau Allah tidak menggerak, Allah tak berkehendak, tidak akan berlaku. Tetapi kita diberi
usaha dan ikhtiar. Itu beza ahlu sunnah wal jamaah berbanding dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Baik, boleh faham? Dia faham baru saya gerak ke lain. Kalau tak faham kan, saya ulanglah sampai muntah. Boleh? Faham Okey, kalau faham kita gerak ke lain. Tuan-tuan, kita belajar ni kalau tak faham tak guna. Sebab belajar tauhid ni kita nak pegang. Ya, nak pegang kena faham. Ya, baik. Sesungguhnya kesilapan kefahaman mengenai hal ini telah melahirkan banyak golongan sesat lagi menyesatkan. Nampak? Apa musannif kata? Kerana salah faham mengenai hal ini telah melahirkan banyak golongan sesat lagi menyesatkan. Hendaklah diketahui bahawa perbuatan hamba terbagi kepada dua keadaan. Perbuatan hamba terbagi kepada dua keadaan. Itulah dia. Apa dia? Yang pertama, perbuatan ittirariyah, luar sadar, luar kontrol, beyond dia punya kekuatan dia untuk mengontrol perbuatan tersebut, ya, di luar kemampuan dia untuk dia kawal perbuatan tersebut, ataupun yang disebut sebagai keterpaksaan, terpaksa ikut, ya, itu disebut dalam bahasa Arab al-ittirariyah, perbuatan ittirariyah. Luar kesedaran tu, saya rasa cara terjemahan tak berapa tepat lah, ya. Maksudnya di luar keterpaksaan, kita tak ada pilihan, kena ikut, ya. Misalnya kerdipan mata, bulu roma tegak apabila sejuk, bersin seumpamanya. Tapi yang paling mudah sekali tuan-tuan, contoh di sini, ya, saya keluar contoh saya ialah degupan jantung. Degupan jantung, degupan nadi, ya, perjalanan darah kita, oksigen dalam badan kita, apa saja yang ada dalam badan kita lah, boleh kita kontrol? Tak boleh. Hebat macam mana doktor tu, dia tidak boleh kontrol, ya, tak boleh kita nak kontrol, ya. Itu ittirariyah. Satu lagi ittirariyah macam mana? Macam kita terjatuh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata jatuh, jalan-jalan sempat jatuh. Ada orang milih dia nak sempat lepas tu dia jatuh? Tak ada. Itu ittirariyah. Macam aksiden apa semua tu. Ada orang tiba-tiba sengaja nak aksiden. Tak ada. Itu ittirariyah. Termasuklah kedipan mata, masa itu termasuk, artinya terpaksa kita terima perbuatan itu, kita tidak boleh kontrol, ya. Tak sengaja tu kurang tepat lagi aja, tak sengaja. Ada yang sengaja, ada tak boleh jugalah. Tapi bagi saya, keterpaksaan kita memang tak ada, di luar kontrol kita memang tak boleh kontrol benda tu, ya. Bukan pun pilihan kita, ya. Terpaksa, kita dipaksa untuk menerimanya, ya. Okey, tu yang pertama, af'al ittirariyah, ya. Perbuatan yang terpaksa ataupun dipaksa, ataupun di luar kontrol kita, di luar kawalan kita, ya. Yang kedua, perbuatan ikhtiyariyah. Perbuatan ikhtiar ni apa maksud? Orang Melayu pun panggil ikhtiar. Usaha dan ikhtiar lah. Mudah-mudahan berjaya, ikhtiar lah. Tapi ikhtiar di sini maksudnya pilihan. Dalam bahasa Arab, ikhtiarun dia ada beza dengan bahasa Melayu. Orang Melayu sebut ikhtiar ni berusaha. Ikhtiar lah, sungguh-sungguh berjaya awak esok insya-Allah, ya. Ikhtiar. Tapi ikhtiar bahasa Arab maksudnya pilihan. Kita ada pilihan. Macam tuan-tuan lah, perbuatan ikhtiariyah tuan-tuan, sama ada nak datang ke tak datang pada hari ni ke dalam kelas ni. Tengok pagi jadi sejuk, malam-malam hujan. Lepas tu dapat pula mesej Ustaz Razak tadi jam ke, tak payah datang lah. Jadi kita memilih untuk tidak datang. Jadi ikhtiariyah, kita memilih untuk tidak datang. Jadi itu maksud ikhtiariyah. Tuan-tuan pergi ke kedai,
Nak makan apa? Minum teh tarik? Minum kopi tarik? Tak kisahlah apa. Tuan-tuan memilih apa yang tuan-tuan, artinya kita boleh pilih. Tu masuk dia pilihan. Kita boleh memilih nak semayang banyak ke, nak semayang sikit, nak semayang laju, nak semayang dengan penuh tamakninah, nak belajar masa hidup ni pun ataupun tak nak belajar, take for granted. Cukuplah knowledge aku masa aku di sekolah rendah dulu tentang mengenai Allah Ta'ala ni. Pilihan tuan-tuan. Sebab tu kita akan dihukum berkenaan dengan pilihan yang kita buat ini, ya. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semua ulama-ulama firak-firak yang terpecah itu, mereka ni tak ada masalah tentang af'al ittirariyah. Semua sepakat af'al ittirariyah itu semuanya daripada Allah. Tapi af'al ikhtiyariyah inilah yang ada percanggahan dari segi ulama. Inilah yang menyebab ada yang jadi qadariyah, ada yang jadi jabariyah, ada al-sunnah dan pelbagai firak-firak yang lain. Hanya mereka ini bercanggah dari segi af'al ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah semua sepakat. Semua yang lain semua sepakat mengatakan daripada Allah, tak ada khilaf. Semua setuju. Af'al ikhtiyariyah ni, jantung, berdegup, apa semua memang kita tahu, itu semua setuju. Allah Ta'ala punya perbuatan. Tapi af'al ikhtiyariyah, ini ada percanggahan dari segi ulama, dan inilah nak kita bahaskan, ya. Baik, para ulama bersepakat bahawa perbuatan ittirariyah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama setuju. Ulama Mu'tazilah, ulama Qadariyah, ulama Ahlus Sunnah, ulama Syiah, tak kisahlah ulama apa, semua setuju af'al ittirariyah adalah datang daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Perbezaan pendapat dalam kalangan mereka timbul pada masalah adakah perbuatan ikhtiyariyah merupakan perbuatan Allah atau bukan. Di sinilah bermulanya perselisihan, bermulanya berlainan pendapat ataupun pandangan ulama. Di sini yang nak kita tahu. Ada 3 mazhab yang besar daripada banyak-banyak tu. Ada 3 mazhab yang besar, 3 puak berselisih pendapat pada isu perbuatan ikhtiyariyah ini, iaitu pertama, mazhab Jabariyah. Mazhab Jabar, apa maksud Jabar? Terpaksa, semuanya terpaksa, semuanya datang daripada Allah, tak ada satu pun datang daripada makhluk. Inilah yang dinamakan sebagai mazhab Jabariyah. Bagi seorang hamba tidak ada apa-apa ikhtiar. Hamba tu tak ada apa-apa ikhtiar. Dia tidak memiliki ikhtiar pun, tidak ada pilihan pun bagi hamba tu. Semuanya terpaksa. Semuanya ditentu oleh Allah. Dia tak ada boleh buat apa-apa pun, ya. Bagi seseorang hamba tiada apa-apa ikhtiar dan usaha, bahkan manusia dalam keadaan terpaksa, seperti sehelai bulu yang terapung-apung di udara, ditiup angin ke mana-mana atas kehendaknya semata-mata. Ini dah saya banyak dah bicara dalam kelas-kelas saya yang terdahulu aja, ya. Bila tengok je bulu ditiup angin ni, terus ingat. Mudah dia tuan-tuan. Dia punya cara nak pegang dia bulu tiup angin, ya. So bila bulu tiup angin dia boleh kontrol diri dia. Tak ada, ikutlah angin ke atas, ke bawah, utara, selatan, dia ikut je bulu tiup angin. Tak ada pilihan, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tak ada. Bagaimana angin, begitulah dia, ya. Keterpaksaan dalam semua perbuatannya, ya. Tu maksud dia. So yang kedua, mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah ni pandangannya ialah hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiyari dengan kudrat yang dicipta oleh Allah pada dirinya. Ni mazhab Qadariyah. Qadariyah, ya. Qadar ni maksudnya dia yang melakukan perbuatan itu tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang buat benda tu, ya.
100% dia buat tanpa campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dia ada sedikit khilaf, ya. Ada mazhab Qadariyah yang mana ianya dihukumkan kufur oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ada satu lagi puak Qadariyah ini yang dikatakan mereka ni tak kufur, mereka ini hanyalah fasidah, ataupun i'tiqad dia i'tiqad yang rosak, ataupun i'tiqad yang mubtadi'ah. Ni ada dua golongan dekat Qadariyah ni. Nanti kita jelaskan macam mana, ya. Yang Jabariyah ni dia i'tiqad fasidah, tapi Qadariyah ni dia ada dua, ya. Satu setengah ulama yang apa ni, Qadariyah yang ekstrim, ulama menghukumkannya mereka ini kafir. Ada satu lagi golongan Qadariyah ataupun Qadariyah Mu'tazilah, ulama menghukumkan mereka ini mereka tak kafir, mereka cuma fasik, ataupun i'tiqad mereka tu i'tiqad fasidah ataupun mubtadi'ah. Nanti kita sampai kepada bicara tentang golongan ini, ya. Bila kita membicarakan tentang Mu'tazilah nanti, atas ada sikit ya di atas tu peringatan, ya. Tapi artinya saya nak bagi faham dulu. Sekarang ni ada tiga. Satu, pertama golongan kelompok mazhab Jabariyah, semuanya terpaksa, semuanya perbuatan Allah. Satu lagi golongan Qadariyah. Qadariyah ni hamba punya pilihan, ya, tak ada campur tangan daripada Allah. Yang ni tuan-tuan kena faham dulu sebelum kita masuk bicara dalam dia punya perbezaan dari segi furuk-furuk dia yang akan saya jelaskan sebentar lagi, ya. So yang ketiga ialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Okey, mazhab Qadariyah tadi apa dia? Hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang dicipta oleh Allah pada dirinya. Ya. Dia kamu Allah Ta'ala berikan kepada dia kudrat, dan dengan kudrat itulah dia melakukannya tanpa ada campur tangan Allah lagi, ya. Allah Ta'ala ciptakan kita, yang Jabariyah tadi Allah Ta'ala ciptakan kita, tapi kita terpaksa mengikut semua kehendak Allah, ya. Dia macam dia memahami ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, tapi dia faham secara mutlak, semua terpaksa belaka, tak ada pilihan, tak ada ikhtiar bagi hamba. Tapi bagi Qadariyah, mereka mengatakan bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Perbuatan kita yang ikhtiar, kita boleh pilih benda yang kita nak buat. Sebab apa? Dia kata sebab Allah dah beri kudrat itu, dia beri pada kita, pandai-pandai kita lah nak guna ikhtiar itu. Itu kefahaman dia, ya. Baik, nanti kita kupas dengan cara panjang lebar bab ni. Yang ketiga, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa hamba tidak menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiariyah dan ittirariyah. Nampak? Bahawa hamba tidak menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiariyah dan ittirariyah, semua datang daripada Allah, ya. Hamba mempunyai usaha, akan tetapi usaha yang tidak memberi kesan. Nampak tadi, ya. Bukanlah usaha dan ikhtiar kita yang memberi kesan. Kita hanya wajib berusaha dan berikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu wajib bagi kita. Yang memberi bekas, yang memberi kesan tetaplah Allah, ya. Kita bila lapar kena makan, tapi bukanlah makanan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan itu adalah Allah. Kita bila sakit kena makan, kena cari obat, kena jumpa doktor. Bukan doktor yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Bukan sebab yang memberi bekas, ya. Ingat benda ni. Ini banyak orang salah, ya. Ini banyak orang salah. Di sinilah kadang-kadang kita tak sedar kita jatuh kepada fahaman yang salah, sebab kita mengiktikadkan sebab memberi bekas. Makhluk memberi bekas, usaha dan ikhtiar kita memberi bekas. Usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas, makhluk tidak memberi bekas, sebab tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Ingat.
Tapi kita wajib berusaha dan berikhtiar, wajib mencari asbab, wajib berubat, wajib makan, wajib minum. Tapi bukanlah minum, bukanlah air yang menghilangkan dahaga, bukanlah makanan yang mengenyang, bukanlah obat yang menyembuhkan. Usaha dan ikhtiar wajib. Usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas, asbab tidak memberi bekas. Boleh faham? Itu pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kita baca lagi, hamba tidak dalam keadaan terpaksa dan hamba tidak menjadikan perbuatan. Ini adalah mazhab yang benar. Ya, kita tidak terpaksa dan kita pula tidak menjadikan perbuatan. Ya, tetaplah perbuatan kita itu dengan rahmat serta kurnia Allah yang membuatnya. Ya. Tapi kita diberi pilihan oleh Allah untuk memilih mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala kata, aku ilhamkan, aku beritahu kepada kamu tentang mana yang baik, mana yang buruk. Ya, terpulang pada kamu nak pilih baik ke nak pilih buruk. Ya, baik. Ini adalah mazhab yang benar. Ia merupakan pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah, seperti mana kata Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah dalam matan Jauharah Tauhid, matan yang ke-48. Apa dia matan dia? Falaisa lahu majburan wala ikhtiyaran walaisa kulla yaf'alu ikhtiyaran. Maksudnya, maka tidaklah hamba itu terpaksa, yakni dalam erti tidak mempunyai pilihan, dan bukanlah hamba itu menciptakan tiap-tiap perbuatan yang ikhtiari. Ya, baik. Jadi mana dalilnya yang mengatakan bahawa kita ahlu sunnah lah yang tepat sekali dari segi pegangan dan i'tiqadnya? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dalam Al-Quran itu Allah Taala sebut ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik kullun min indillah. Ini ayat ni tuan-tuan dah selalu dengar pada saya baca. Kullun min indillah. Saya selalu ulang ayat ni dulu-dulu ya. Saya ingat ramai dah di antara tuan-tuan yang mengikuti kelas ni memang pun dah hafal ayat ni. Kullun min indillah. Tapi sebelum tu, dua ayat di atas tu tuan-tuan jarang dengar. Apa ayat dia? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik kullun min indillah. Maksudnya, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa sahaja yang menimpa kamu daripada kebaikan. Ma asabaka min hasanatin, ma apa, asabaka yang menimpa kamu, min hasanatin daripada perkara-perkara, benda-benda yang baik, faminallah maka kamu katakan ianya daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja yang menimpa kamu daripada keburukan, kamu katakan ianya daripada diri kamu. Inilah yang tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz sebut, apa yang benar itu datangnya daripada Allah, apa yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Tapi faham baik-baik dalam bab ni ya. Allah Ta'ala kata belakang bahawa ayat apa? Kullun min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, dua-dua itu daripada aku, baik daripada aku, buruk pun daripada aku. Qada baik daripada Allah, qada jahat juga datang daripada Allah. Mengapa Mu'tazilah dia lari ke lain?
Sebab Mu'tazilah dia nak mentanzihkan Allah, dia nak mensucikan Allah daripada kita meletakkan perbuatan buruk ini kepada Allah. Sebab tu dia kata Allah ini tidak akan berbuat melainkan aslah dan salah. Benda yang terbaik dan benda yang baik saja Allah Ta'ala buat. Benda buruk Allah Ta'ala tak buat. Lalu dinisbahkan kepada kita. Nampak ayat lebih kurang sama, tapi cara macam mana kita memahaminya. Sebab itu kita dituntut untuk beriman dengan qada baik dan qada buruk. Semua qada baik, qada buruk datangnya daripada Allah. Bukti dia ayat ni, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja yang menimpa kamu daripada kebaikan, ataupun kita sebut qada yang baik, fa min Allah, itu datangnya daripada Allah. Biasanya kalau nampak benda baik kita pun sebut kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini dari segi adab. Dari segi adab kita tidak boleh menyandarkan benda yang buruk kepada Allah, tapi hakikatnya datang daripada Allah. Boleh faham tuan-tuan ya? Sini sikit ada, dia ada tu sikit. Sebab itu dari segi adab, orang ustaz-ustaz yang cakap tu, benda yang baik datang daripada Allah, apa-apa saja yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datang pada diri sendiri. Itu benar dari segi adab. Segi hakikatnya semua datang daripada Allah. Baik ke buruk ke, Allah yang berkehendak, Allah yang menentu. Ya? Boleh faham dia ni? Benda ni dia sikit saja, tapi dia punya implikasi dia, akibat dia besar kalau kita salah faham ya. Inilah menyebabkan golongan Qadariyah mengatakan bahawa hanya Allah Ta'ala itu dia buat benda-benda yang terbaik dan baik, benda buruk tu manusia yang buat ya, disandarkan kepada manusia. Ada ayat, ada ni ayatnya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja yang baik datang daripada Allah. Ma asaba wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa saja yang buruk datang daripada diri kamu. Kul, tapi ayat bawah tu menjelaskan kul, katakanlah wahai Muhammad, kullun min indillah. Semua sekali, baik ke buruk ke, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham ya? Baik. Peringatan. Tengok dalam kitab tuan-tuan tu ya, peringatan. Setakat ni boleh faham? Siapa tak faham angkat tangan. Oh, semua faham ya? Alhamdulillah. Saya nak ada kesinambungan je. Alhamdulillah. Yang penting faham. Jangan kita belajar banyak tak faham rupanya ya? Itu rugilah orang yang belajar macam ni ya. Baik, peringatan, kita masuk ke seterusnya tu. Fahaman Qadariyah pada hakikatnya adalah sebahagian daripada fahaman Mu'tazilah. Ni dia ya. Fahaman Qadariyah pada hakikatnya adalah sebahagian daripada faham Mu'tazilah ya, kerana imam-imamnya terdiri daripada orang-orang Mu'tazilah ya. Imam-imam daripada imam-imam mazhab Qadariyah ini kebanyakannya berasal daripada imam-imam Mu'tazilah. Sebab itu tadi saya pecah dia kepada dua. Ada satu Qadariyah yang ekstrim, ada satu lagi Qadariyah disebut Qadariyah Mu'tadilah. Ya, kita nak tengok, kena faham macam mana. Satu lagi tu ulama menghukumkan mereka itu kafir, pandangan mereka. Satu lagi itu mereka beriktikad dengan iktikad yang mubtadi'ah, yang bid'ah, ataupun iktikad mereka iktikad fasidah, iktikad yang rosak. Baik, kita tengok macam mana ya. Ni baru kita masuk pada bahasan dia. Baik. Akan tetapi fahaman ini dibicarakan dalam suatu fasal tersendiri kerana sepanjang sejarah persoalan Qadariyah ini suatu persoalan yang besar.
juga dan wajar menjadi perhatian. Golongan ini diberi nama tambahan khusus daripada nama Mu'tazilah, iaitu Qadariyah. Artinya, sebab itu dia ada Qadariyah, Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah saja, ada yang disebut Qadariyah, Mu'tazilah, ya. Baik. Mu'tazilah, Qadariyah artinya orang-orang yang mendakwa kuasanya sendiri. Artinya dia mengatakan bahawa hambalah yang berbuat 100% berbuat perbuatan dia. Itu Qadariyah. Dia menisbahkan perbuatan hamba kepada diri manusia itu sendiri, ya. Baik. Qadariyah artinya orang-orang yang mendakwa kuasanya sendiri. Jadi kaum ini juga boleh dinamakan kaum Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah ataupun Qadariyah Mu'tazilah, boleh belaka, ya. Nak terbalik kanan, terbalik kiri pun boleh. Baik. Kepercayaan dua puak tersebut dalam hal ini adalah sama, cuma ada perbezaan sedikit antara puak Qadariyah dengan sebahagian daripada kaum Mu'tazilah yang dibicarakan dalam kitab yang lebih besar. Oleh kerana itu dalam kitab Usuluddin, kaum Qadariyah disenafaskan sahaja dengan menyebut kaum Mu'tazilah. Faham? Kurang sikit. Ni yang saya kena syarah kepada tuan-tuan, ya. Sebab saya tahu hot sini lah yang tuan-tuan tak faham. Bismillah. Sebab itu belajar tauhid, tasawuf memang kena berguru. Tak berguru boleh bawa pada sesat. Man la syaikhan lahu fa syaikhuhu syaitan. Ya, man la syaikhan lahu, barang siapa yang tidak ada guru baginya, fa syaikhuhu, maka gurunya adalah syaitan. Dia try baca, tak lepas. Lepas tu akal dia fikir pakai akal dia, di situlah syaitan akan masuk untuk merosakkan fahaman dia, ya. Bismillah. Baik tuan-tuan, kita tengok sini. Baik. Oleh kerana itu dalam kitab Usuluddin, kaum Qadariyah disenafaskan saja dengan menyebut Mu'tazilah. Ya, kadang-kadang dalam kitab-kitab Usuluddin mereka tidak disebut sebagai Qadariyah, dia sebut sebagai Mu'tazilah saja. Tapi dalam kitab-kitab yang besar dipecahkan Mu'tazilah itu menjadi dua. Satu Mu'tazilah Qadariyah. Satu yang ekstrim. Ekstrim ni yang mengatakan bahawa hamba itu 100% memiliki perbuatannya sendiri, tak ada campur tangan sikit pun daripada Allah, ya. Allah cipta dia dan selepas itu segala perbuatan dia yang menentukan, tidak ada campur tangan lagi daripada Allah. Ini yang sesetengah ulama mengatakan mereka ini kafir, ya. Ada satu lagi, ya, Allah Ta'ala menciptakan mereka dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kudrat. Dengan kudrat itu mereka melakukan, sama ada untuk memilih melakukan yang baik ataupun yang buruk, ya. Kalau kita buka dalam kitab-kitab yang besar, namanya dipanggil kudrah juz'iyah. Kudrah juz'iyah, kuasa yang sebahagian. Allah Ta'ala beri kepada kuasa dan sebahagian kuasa inilah dia menggunakan. Pasal apa yang ni dia terselamat, dia tak dihukumkan sebagai kafir, cuma dihukumkan sebagai memiliki akidah yang fasidah, kerana dia masih lagi menyandarkan kepada Allah. Dia kata dia tak bebas. Macam awal tadi, Allah Ta'ala ciptakan kita, tapi segi perbuatan apa, itu atas kita lah 100%. Yang satu lagi ni, Allah Ta'ala cipta kita dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kudrat. Daripada kudrat itulah kita melakukannya. Kudrah juz'iyah dia panggil, kudrat yang sebahagian, ya. Sebahagian lagi tetap dikontrol oleh Allah.
tapi tak kena juga, ya, tapi tak kena juga. Okey, contohnya macam mana? Contohnya dia beritahu kalau kita tengok, ya, yang dalam fahaman mereka ini, dia merasa lagi selamat bila mana dia mengupaskan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang nak dibakar oleh api, ya. Kan api itu sifatnya membakar, tapi tiba-tiba tak terbakar Nabi Ibrahim ini. Itulah kalau menunjukkan bahawa hamba itu ataupun makhluk itu 100% dia tak ada ikhtiar, maka benda-benda yang berlaku ini takkan berlaku lah, khariqul adah ni. Artinya api tidak membakar Nabi Allah Ibrahim dan pisau tidak dapat melukakan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walaupun sepatutnya pisau tu boleh memutus, tapi tidak boleh memutus. Ada kudrat dia, ada kekuasaan pada segi pisau, tapi kudrah juz'iyah. Contoh dia panggil begitu, ya. Cuma satu lagi yang menyebabkan yang betul-betul yang tadi yang 100% tadi dia cover, manusia itu ada kudrah. Bila disebut ada kudrah mengada dan mentiadakan, ni punah, habislah, ya. 100% tergantung kepada kita, sama ada kita nak mengadakan ataupun tak mengadakan, ya. Baik, jadi saya tengok di sini, dia kalau kita pandang di sini bahawa kita sebenarnya dalam sedar tak sedar banyak juga kita berpegang macam ni, macam i'tiqad Mu'tazilah yang nombor 2 ni, ya. Walaupun yang nombor 1 tu jarang-jarang 100% kita buat, Allah Ta'ala dah cipta kita, pandai-pandai kita lah, ya. Sebab itu cukup bahaya kalau kita mengatakan, kan ini banyak dalam motivasi kita, apa yang kita fikirkan. Kita, contoh dia nak kata kita apa, badan kita apa yang kita makan lah, ya. Artinya apa yang kita buat mesti jadi mengikut keadaan yang kita nak kita tentukan. Oh, bahaya je, ya. Tak ada, kita ni usaha dan ikhtiar je yang menentukan itu adalah Allah. Belum tentu usaha dan ikhtiar kita itu menjadi. Kita kena ingat, kita wajib berusaha dan berikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas, tidak tentu berjaya. Ramai orang menega, kalau tidak tak ada lah yang bankrupt, ya. Buat pertanian macam-macam, kalau tidak tak ada lah yang tak menjadi, ya. Ramai yang tak menjadi, ramai yang bankrupt, ramai yang tak boleh jadi usahawan. Pasal apa, tuan-tuan? Itulah, kalau ngikut dia nak bankrupt, dia tak nak bankrupt. Dia nak tanaman tak boleh, tak nak. Tapi pasal apa? Sebab yang menentukan itu adalah Allah. Tuan-tuan, doktor pakar pun mati, tuan-tuan. Kalau contohlah dia dengan kita ni, dia pergi kita obat grade 2, grade 3 untuk diri dia, takkan grade 2, grade 3 mesti dia nak bagi obat yang terbaik lah. Makan obat terbaik pun mati juga. Betul tak, tuan-tuan? Mana ada doktor pakar yang panjang umur sampai sekarang hidup? Zaman Fir'aun dulu sampai ni, punyalah Fir'aun tu takut mati. Kajian ni, ya. Suruh menghantar satu rombongan untuk mencari Ma'ul Hayah, yang akhirnya Ma'ul Hayah itu dijumpa oleh Nabi Allah Khidir. Itu delegasi zaman Fir'aun, ya. Pasal tu Fir'aun ni bukan semua Fir'aun yang ni, ada Fir'aun yang beriman kepada Allah, ya. Ini kalau ceritakan dia jadi lain, ya. Dia lari ke lain. Artinya apa, tuan-tuan? Nak ceritakan kepada kita bahawa usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Tapi qadariyah yang satu lagi, usaha dan ikhtiar kita itulah yang memberi bekas. Ni yang rosak, ini yang rosak, ya. Awak makan ni garanti baik, awak buat ni 100% awak akan dapat gini. Ni campur ni, result dia begini. Satu campur satu mesti 2. So bahaya benda-benda gini, ya. Jadi dalam kita berjalan sebagai seorang hamba, benda-benda begini kita kena alert,
Sebab kadang-kadang kita terjatuh kepada pegangan-pegangan yang fasidah yang seumpama ini. Ya, baik. Kita baca sikit lagi lah tuan-tuan ya. Yang kedua ya. Pada sisi pandangan yang lebih halus, martabat syuhudiyah. Ini tauhid peringkat tinggi. Tauhid peringkat syuhudiyah. Tadi dia bicarakan tentang tauhid ilmiah. Tauhid sifat 20 yang wajib kita belajar. Tauhid ni mengenal Allah, dia ada dua saya ceritakan kepada tuan-tuan. Satu peringkat ilmiah, satu lagi peringkat zauqiyah. Ilmiah ni macam kita belajar sifat 20 dengan menggunakan akal untuk kita memahami akan Allah, serta dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli tu dalil akal yang boleh dipikirkan oleh akal. Dalil nakli, dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Satu lagi, ini yang didatangkan sini, pada sisi pandangan yang lebih halus, yakni dalam bracket tadi, martabat syuhudiyah. Artinya martabat penyaksian yang dibincangkan oleh ulama sufi, bahawa kita sebenarnya pada hakikat tiada wujud melainkan diwujudkan. Ini sudah sampai kepada satu lagi level tauhid ya, yang tertinggi. Maksudnya ma'rifatullah yang tertinggi, mengenal Allah secara syuhudiyah, secara zauqiyah, secara rasa. Syuhud maksudnya menyaksikan dengan pandangan mata hati kita. Yang satu lagi kita boleh digest dengan akal kita. Satu lagi yang martabat syuhudiyah ni, kefahaman yang Allah Ta'ala rasakan dalam diri kita. Maksudnya dengan basirah kita, dengan pandangan mata hati kita. Inilah yang dinamakan sebagai ma'rifatullah, hakikat dan ma'rifatullah ya, secara syuhudiyah yang Allah Ta'ala buka melalui pandangan mata hati. Pada sisi pandangan yang lebih halus, martabat syuhudiyah yang dibincangkan oleh ulama sufi, bahawa kita sebenarnya pada hakikat tiada wujud melainkan diwujudkan. Kita tiada sifat melainkan disifatkan, dan kita tiada langsung perbuatan melainkan diperbuatkan. Hakikat yang wujud, yang bersifat dan pelaku perbuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba hanya bersifat tiada daya dan upaya melainkan dengan izin. La haula wa la quwwata illa billah. Tauhid syuhudiyah, tauhid penyaksian ini masih selari dengan ilmu tauhid dari segi syarak itu sendiri. Apa dia? Segi tauhid, segi syarak itu sendiri, bi ifradil ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dhatan wa sifatin wa af'alan. Ini dalam matan As-Sanusiyah Hasyiah Al-Bajuri ala matan As-Sanusiyah fil aqaid. Ini rujuk, kita boleh rujuk pada kitab ni ya. Apa kata-kata dalam matan ini? Bi ifradil ma'bud, dengan menunggalkan yang disembah. Ifrad maksudnya menunggalkan al-ma'bud, yang disembah ya, bil ifradi al-ma'bud bil ibadah, dengan ibadat, ma'a i'tiqadi, serta i'tiqad wahdatihi, dan membenarkan ketunggalannya ya, pada zat dan sifat. Biha zatan wa sifatin wa af'alan, dan juga perbuatan. Maksudnya dengan menunggalkan, yakni menunggalkan yang disembah, ya inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita beribadah, serta i'tiqad dan membenarkan ketunggalannya pada zat, pada sifat dan pada af'al. Macam saya sebut tadilah, mengesahkan Allah pada zat, mengesahkan Allah pada sifat, mengesahkan Allah pada af'al. Bagaimana orang yang dibukakan pintu hatinya, dirasakan, maka orang ini dapat merasakan, dia mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Sebab
Dia sudah tidak menyaksikan lagi makhluk. Yang disaksikan adalah kesan daripada perbuatan Allah, kesan daripada sifat Allah, kesan daripada zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. So musannif kata ayahanda kami makhluk hanya diperkuasakan, diperkehendakkan, diperilmukan, diperhidupkan, diperdengarkan, diperlihatkan dan diperkatakan sekadar mana yang dilihat dalam masa yang ditentukan. Kalau kita belajar, mungkin awak ada yang pernah belajar Baquratul Amani, kitab Tauhid Baquratul Amani. Kalau dulu, kalau kita belajar dalam Faridah, diterjemahkan sebagai kuasa, ilmu, berkehendak. Dalam Baqarah dikata perkuasa, perilmu. Itu tu dia ada bahasan dia. Begitulah juga dengan di sini. Kita ini diperilmukan, kita hidup kerana diperhidupkan, kita mengetahui kerana diperilmukan, kita berkehendak kerana diperkehendakkan. Siapa yang di tu? Allah lah. Di sebalik tu Allah lah yang menghendakkan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, Allah yang memperilmukan kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah mengangkat, Allah menurun, Allah lah segala-galanya. Orang yang macam ni tauhid syuhudiyah, tidak terpisah lagi dia dengan Allah. Apa yang disaksikan di sebaliknya semua Allah. Kesan perbuatan Allah, kesan sifat Allah. Nampak di situ, dia nampak tajalli kudrat Allah, tajalli asma Allah, tajalli macam-macam lah daripada sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dia nampak daripada perkara-perkara yang tersurat. Semua ni tersurat. Di sebalik yang tersurat tu adalah yang tersirat. Sebagaimana yang saya selalu sebutkan, bahawa Allah Ta'ala menciptakan kita dan alam ini. Dia sebenarnya bukan nak cerita tentang diri kita, bukan nak cerita tentang alam. Dia nak cerita tentang dia. Pada setiap makhluknya itu ada kesan-kesan perbuatannya, kesan ilmunya, kesan kehendaknya. Dialah yang berkehendak kita macam ni. Tapi kita tak nampak. Jadi kita menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Kita banyak meletakkan kesalahan itu kepada makhluk. Kerana kita tak nampak. Itulah kehendak Allah sebenarnya. Kehendak makhluk boleh jadi? Tak boleh jadi. Kehendak Allah juga yang menjadi. Makhluk boleh buat itu, memberi bekas itu, tak boleh beri bekas. Tetaplah Allah yang memberi bekas. Tapi janganlah duduk dia tanpa usaha dan ikhtiar. Itu salah. Itu orang yang tidak menjalankan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Mana? Kohor dah? Krem? Dia kalau krem tu ada tanda-tanda kenciman ni. Baik. Baik, jalan lu, bagi darah jalan. InsyaAllah Allah yashfik. Baik. Sering beliau dinasihatkan agar syuhud. Ayahanda kami juga memberi perhatian mendalam dalam hal ini. Sering beliau dinasihatkan agar syuhudkan di hati akan wahdaniyah az-zat, sifat dan af'al Allah, dengan menghilangkan diri dalam ingatan kepada Allah. Sesungguhnya jalan syuhudiyah ini tidak akan didapati melainkan dalam perjalanan tazkiyatun nafs. Ini adalah perbicaraan lebih halus yang hendak diambil daripada dada mursyid yang benar secara beradab. So cara tuan-tuan, kalau nak dapat cara tauhid syuhudiyah ni, kena pergi satu level lagi, iaitu dia namakan sebagai tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni jalan dia Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, iaitu jalan zikir dan tafakkur. Jalan sentiasa zikir dan tafakkur, dan mesti ada mursyid yang disebut sebagai salik. Kita jadi salik, dan ada mursyid yang memperjalankan kita. Artinya duduk latihan di bawah seorang guru mursyid.
cara mudahnya guru tarikat lah ya. Tuan-tuan kena cari syekh tarikat yang sudah arif dalam bidang ini, sudah usul. Dan sebab kadang-kadang ada juga orang mendakwa mengajar ilmu hakikat tarikat tapi sebenarnya dia tak sampai ke mana pun ya, bahkan ilmu sesat yang dia bawa. Carilah guru-guru yang memang kita tahu bahawa mereka ini memang dia terkenal di kalangan masyarakat, ilmu syariatnya dia ada, ilmu hakikatnya dia ada. Ini adalah kombinasi di antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi kalau disebut sebagai guru mursyid ni payah ya. Sebenarnya seorang syekh tarikat yang sudah menjalani perjalanan ilmu-ilmu syariat dan hakikat dengan baik. So kita syariat untuk sampai kepada hakikat, dia kena ada kapal yang menjalankan syariat kepada hakikat. Apa kapal itu? Iaitu tariqah. Sebab itu dalam tariqah tu apa yang dia ajar kepada kita? Zikir dan tafakkur. Ya. Bukti ayat Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iaitulah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, masa mereka berbaring. Yang kedua itu namanya sentiasa zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan sentiasa memikirkan rahsia penciptaan langit dan bumi. Hasil daripada zikir dan fikir inilah ya, di bawah bimbingan guru mursyid ni sentiasa zikir dan tafakkur, akhirnya Allah Ta'ala angkat makam mereka ini kepada makam tazakkur, makam musyahadah, disyuhudkan oleh Allah. Apa itu musyahadah? Itulah makam ihsan yang Nabi SAW sebut, mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat. Melihat kan syuhud. Asyhadu kan syuhud. Aku menyaksikan. Apa yang disaksikan itu sebut mulut dengan akal kita, satu lagi dengan pandangan mata batin kita, menyaksikan. Ka'annaka tarahu. Orang yang telah sampai sentiasa zikir dan tafakkur ni di bawah bimbingan guru mursyid, dia akan disampaikan kepada makam tazakkur. Makam tazakkur ni makam seolah-olah melihat Allah. Itulah namanya syuhud. Disyuhudkan dia seolah-olah dia melihat Allah. Apa? Ta'rif kepada ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, engkau merasakan ya Allah sentiasa melihat akan engkau. Itu makam muraqabah. Yang kedua tu makam muraqabah. Tapi yang paling tinggi makam syuhud. Sebelum makam syuhud, makam muraqabah. Sentiasa mengintai-intai, merasa-rasakan yang Allah Ta'ala sentiasa. Tapi bagi orang yang telah disampaikan kepada makam syuhud, inilah makam yang tertinggi yang Allah Ta'ala sampaikan kepada hamba-hambanya ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu ciri yang kedua, mereka sentiasa memikirkan tentang rahsia penciptaan langit dan bumi. Hasil daripada zikir, hasil daripada tafakkur tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dapatlah natijahnya, tidak engkau jadikan semua ni sia-sia ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, jauh aku pada api neraka. Kenal dia akan Allah ya. Sebab tu saya sebut tadi, orang yang sudah sampai kepada makam ini, dia dapat melihat apa-apa yang tersurat, dia sebalik tersurat. Benda yang tersirat ni nampak, melihat kesan daripada perbuatan Allah, kesan, oh ini kesan kudrat Allah, ini iradat Allah, ini ilmunya Allah, ini dia tak nampak benda lain yang dikaitkan semua dengan Allah. Ini sifat Rahman, ni sifat Rahim, ni sifat Wadud. Dia nampak benda-benda gitu tuan-tuan ni. Di sebalik semua ni menjelaskan tentang kesan perbuatan Allah, kesan sifat Allah, asma Allah lah tadi. Ni asma. Semua tuan-tuan tengoklah mana. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadapkan muka kamu, di situ wajah Allah. Wajah Allah.
wajah Allah. Ini Allah Ta'ala ceritakan tentang itulah bagi siapa yang dapat melihat akan apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Semua ni menceritakan tentang Allah. Alam ini Allah Ta'ala ciptakan untuk menceritakan tentang dirinya. Bukan nak cerita tentang alam, bukan nak cerita tentang kita cantik, kita kuat, kita bijak, kita kaya, kita berharta, kita itu, kita dah. Kita undi yang terbanyak tak ada pun kayak naik tu ya. Kerana hebatnya kita, Allah Ta'ala naikkan kita. Tak ada. Nak cerita tentang keagungan, kekuasaan, kehendak dia. Dialah mengatur, dia mentadbir, dialah yang berkehendak, dia yang berkuasa, dia itu, dia ini, dia maha bijaksana, dia itu. Tuan-tuan, itu cerita tentang dia, bukan cerita tentang kita. Wujudku bayangmu. Tuan-tuan ingat lagu tu? Hayati lagu tu ya. Dalam lagu tu dia menceritakan wujudku bayangmu ya. Tak nak dah saya nyanyi lagu tu ya. Berapa kali lah nyanyi lagu tu ya. Dulu masa mula tu ya, tengok semangat menyanyi, sekarang tak menyanyi dah. Ya. Semua nak cerita tentang keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian esa pada sifat bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai dua sifat atau lebih daripada satu jenis yang sama, seperti dua sifat kudrat dan lainnya. Dan selainnya tidak ada sifat yang menyamai sifat Allah. Pengertian esa pada perbuatan bahawasanya selain Allah Azza wa Jalla tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu perbuatan daripada pelbagai perbuatan. Lawan bagi sifat esa yang tunggal adalah berbilang-bilang ta'adud. Ni kita baca dah itu ya. Bermula dalil atas demikian itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia berbilang, nescaya tidak wujud sesuatu pun dari makhluk ini. Nanti kita masuk, sebelum pergi sifat kudrat, kita bincang tentang penjelasan tentang sebab dan musabbab. Sebab dan musabbab. Dia ada talazum, ada ni. Itu kemudian lah tuan-tuan ya. Tak boleh masuk dah. Penuh lah. Tepu lagi ni. Kalau cerita juga ni melempar-lempar, tak faham jawapannya. Jadi artinya kita tangguhlah pada minggu depan. Kita berehat dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sarapan dulu tu kan, kita sambung balik kelas kita yang kedua ya. Sedang elok lah, pukul 11 lah.